Okey, jadi abstrak untuk kajian ini yang berkaitan dengan pembelajaran fardu ain ni, dalam abstrak ni saya yang pertamanya, kalau kita tengok ayatnya, kita menerangkan, ya, saya menerangkan perkara yang berkaitan dengan pembelajaran, tata belakang pembelajaran fardu ain yang meliputi aspek akidah, ibadah dan juga akhlak, ya, dan ianya mestilah dilakukan secara berterusan, ya. Dan kenapa kita mesti melakukan perkara ini secara berterusan? Kerana untuk mengelakkan sebarang kesalahan dan kekeliruan, ya? Dan supaya juga amalan-amalan yang berkaitan dengan ilmu fardu ain ini dibuat ataupun diamalkan bertepatan dengan kehendak Islam, ya? Dan dalam abstrak ini juga saya menceritakan berkaitan dengan objektif kajian ini. Yang pertamanya adalah nak menerangkan konsep sebenar yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Sebabnya kadang-kadang bila disebut fardu ain ni hanya bertumpu kepada amalan-amalan seperti solat, zakat, itu memang betul, ya. Tetapi fardu ain juga termasuk di dalam bab akidah dan juga bab akhlak dan ilmu tasawuf. Jadi dalam kajian ni saya cuba, ya, untuk nak menerangkan konsep yang sebenar berdasarkan pandangan-pandangan ulama silam dan juga pandangan ulama yang terkini lah. Okey. Dan objektif yang kedua yang saya masukkan adalah yang berkaitan dengan sejarah, sejarah pembelajaran fardu ain ataupun agama Islam itu, asas-asas agama Islam itu bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, ya. Okey. Dalam abstrak ni juga saya telah menyertakan sekali iaitu metodologi kajian, ya. Dan saya terangkan dekat situ bahawa kajian ini adalah kajian deskriptif, ya. Dan dia ada juga di dalam kajian ini, ya, bila kita masuk di dalam bab metodologi secara khusus, ia juga dilakukan secara perbandingan, untuk membandingkan di antara modul-modul yang diguna pakai di universiti berkenaan, dan juga kita bandingkan, apakah yang sepatutnya yang diajar kepada pelajar berkaitan dengan ilmu fardu ain, ya. Okey. Dan itu adalah berkaitan dengan metodologi, ya. Dan apabila lakukan penelitian, kajian dan sebagainya, maka kajian ini menunjukkan, bahawa perlunya penambahbaikan pembelajaran ilmu fardu ain di universiti secara berfokus, terhadap topik-topik khusus ilmu fardu ain, ya. Jadi dua cadangan dalam memartabatkan ilmu ini, iaitu menambah baik kurikulum yang berkaitan dengan pengajian Islam, ataupun salah satu lagi adalah mewujudkan kurikulum khas, ya, dalam ilmu fardu ain, ya. Okey. Okey, dalam pendahuluan ni yang saya masukkan dalam penulisan ini, so saya dah terangkan dalam abstrak tadi, kita memfokuskan, kepada dua objektif, ya. Yang pertama adalah perbahasan mengenai ilmu fardu ain itu dari sudut konsepnya, Okey. Dan yang keduanya, saya juga menerangkan dalam fardu ain ni, ia adalah diwajibkan kepada setiap individu dan tidak boleh diserahkan kewajipan tersebut kepada orang lain, ya, seperti berakidah dengan akidah yang benar, solat fardu dan lain-lain ilmu fardu ain, ya. Okey. Jadi apa yang saya rujuk ataupun yang saya jadikan, sebagai asas, iaitu beberapa kajian, dan cuma di sini saya turunkan dua kajian yang terkini lah, yang dilakukan oleh Mukhlas Nugrah, kan melalui penulisan beliau konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah serta kepentingan amalannya dalam kurikulum pendidikan Islam, ya. Jadi di sini penulis, membincangkan konsep apa itu fardu ain, dan fardu ain ini yang pentingnya adalah diamalkan, diajarkan secara amali, ya. Dan kajian yang kedua yang saya rujuk juga adalah kajian Muhammad Uzairi. Ni adalah kajian PhD beliau, yang bertajuk penghayatan fardu ain remaja pekak di Malaysia, kan. Jadi yang beliau lakukan juga adalah berkaitan dengan
apakah konsep fardu ain, ya. Dan kajian ini dilakukan untuk mengkaji pengetahuan dan penghayatan fardu ain di kalangan remaja pekak, iaitu mereka itu tahu tak tentang solat, ya, mereka tahu tak tentang puasa, dan mereka itu tahu tak tentang fardu ain yang lain, ya. Dan dalam penulisan beliau telah, ya, membuat satu kesimpulan bahawa tahap pendidikan ilmu fardu ain di kalangan remaja pekak ini mesti dipertingkatkan, kerana ada di kalangan mereka ini masih lagi tidak memahami, ya, apakah konsep sebenar fardu ain, ya. Yang ini mendatangkan ketidakfahaman lah. Kadang-kadang benda itu fardu ain dianggap bukan fardu ain, kadang-kadang benda itu sunat tetapi dianggap fardu ain, ya. Jadi ini dua kajian, ya, yang saya rujuk, kan. Dan sorotan kajian seterusnya adalah, ya, saya membahaskan, ya, ataupun saya membincangkan ilmu fardu ain ini dari sudut bahasa dan juga istilah, ya. Kalau kita tengok Ibnu Manzur ini, dia menyatakan ia sesuatu yang diberikan pahala bagi sesiapa yang mengerjakannya dan berdosa bagi sesiapa yang meninggalkannya. Dan kalau kita tengok Al-Jurjani, dia membincangkan fardu ain ini dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, dan kata fardu itu berasal daripada perkataan fardun dalam bahasa Arab, bermaksud ukuran, ya. Manakala Muhammad, ya, Ali As-Sanawi pula berpendapat ia juga bermaksud putus, al-qat'i, kan. Jadi menurut pendapat ulama ni, fardu ini, bila disebut fardu, maknanya adalah wajib, iaitu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada setiap mukallaf untuk dilaksanakan dengan sempurna, ya. Okey. Dan kita melihat juga sorotan kajian ni ataupun, ya, pendapat-pendapat ulama yang lepas, saya mengambil pendapat Imam Syafi'i yang telah mengkategorikan, ya, ilmu atau hukum kepada dua kategori, iaitu ilmu umum dan ilmu khusus. Jadi mengikut Imam Syafi'i, maksud ilmu umum di sini adalah ilmu fardu ain. Manakala Imam Al-Ghazali pula yang menganggap bahawa ilmu fardu ain adalah ilmu tentang tata cara amal perbuatan yang wajib. Imam Ghazali ini lebih menekankan kepada apabila seorang itu mempelajari ilmu fardu ain, maka ia menunjukkan kepada tata cara ataupun prosedur ataupun kaedah, kan, bagaimana untuk melakukan. Contohnya kalau bab sembahyang, bagaimanakah kaedah-kaedah solat itu perlu dilakukan. Kalau dalam bab zakat, perlu dilakukan zakat itu, bilakah diwajibkan zakat, berapa kadar zakat ini ada berapa jenis dan sebagainya. Dan itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Jadi dia kata, oleh itu barang siapa yang telah mengetahui ilmu yang wajib berserta waktu wajibnya, wajib contohnya solat, bila waktu wajibnya, zakat bila waktu wajibnya, haji bila waktu wajibnya, puasa bila wajibnya, kan. Bererti dia telah mengetahui ilmu fardu ain tersebut. Untuk melihat konsep fardu ain ini, saya juga mengambil satu pendapat daripada Imam An-Nawawi yang menyatakan bahawa ilmu fardu ain ialah mengajari mukallaf dengan satu kewajipan yang telah diwajibkan kepadanya. Tetapi kewajipan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan tata cara kewajipan tersebut. Jadi apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi ini disebut, satu perkataan di situ adalah mukallaf. Mukallaf ini kalau kita tengok dari sudutnya adalah orang yang dibebankan dengan bebanan syariat. Siapa dia tu? Iaitu orang yang telah berakal, ya, orang yang telah pun balik. Maka fardu ain ni diwajibkan ke atas mereka. Dan Imam Nawawi juga, telah menyatakan bahawa sesuatu ilmu fardu ain itu wajib dilaksanakan mengikut tata cara kewajipan tersebut. Dia tak boleh nak main sembrono saja, kan. Jadi sebab itulah di dalam kajian ini saya mengesyorkan di akhirnya, iaitu kita membuat ataupun melaksanakan ilmu fardu ain ini dalam bentuk amali, supaya benda itu lebih jelas dan tidak berlaku kesilapan di dalam mengamalkannya, Okey, itu adalah sorotan kajian di dalam penulisan ini,
Okey, kita dalam kajian ini, so saya mengambil satu hadis ya, ataupun hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Arba'in li Imam Nawawi lah. Kan Imam Nawawi menukilkan hadis ini, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang ilmu fardu ain ataupun ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan secara personal, secara persendirian. Dan hadis ini adalah daripada hadis Umar Ibnu Al-Khattab ya. Dan hadis ni kita boleh rujuk dan kita boleh bacalah ya. Okey. Okey, ini adalah makna hadis tadi, yang mana dalam hadis tadi telah menerangkan Jibril ni telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan 3 perkara lah. Yang pertama berkaitan dengan Islam, apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu adalah bersyahadah, bersolat, berzakat, berpuasa dan haji bagi siapa yang berkemampuan. Kemudian malaikat ni bertanya lagi kan, apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahawa iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan juga kepada ketentuan Allah yang disebut sebagai qada dan qadar ya. Okey. Jadi slide ni merupakan sambungan kepada makna yang saya telah rumuskan bagi hadis daripada Umar Al-Khattab tadi ya. Okey. Begitu juga dengan slide ni dia merupakan makna bagi hadis yang daripada Umar radhiyallahu anhu tadi. Ini adalah slide untuk menerangkan sejarah pembelajaran ilmu fardu ain ataupun Islam, asal-asal Islam ya. Bila kedatangan Islam ke tanah Melayu, dan selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu itu, maka lahirlah institusi-institusi pendidikan Islam awal di tanah Melayu. Dan dulu dekat rumah-rumah guru, dekat masjid, surau dan juga istana lah kan. Jadi pada masa dahulu memanglah Melaka tu telah menjadi satu pusat perkembangan dan pusat pendidikan Islam di rantau ini kan, perdagangan dan juga pendidikan ya. Dan kalau kita tengok apakah yang mesti dipelajari ya, ni yang asalnya terdapat berapa mata pelajaran agama Islam ya. Ni merujuk kepada agama Islam ni merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu fardu ain terutamanya. Dan kita melihat di situ diajarkan ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu sirah dan tasawuf ya. Walaupun tidak secara formal, tetapi pendidikan ini telah pun berlaku semenjak kedatangan Islam ke tanah Melayu. Okey, slide ini juga ya, cuma apa yang nak diterangkan dalam slide ini ya, di dalam kurikulum pendidikan dahulu, maka diwajibkan pengajian Al-Quran ya, dan pendidikan ini berterusan ya hingga zaman penjajahan Inggeris ke rantau ini. Jadi dulu ada sekolah Al-Quran ya, yang dianggap sebagai institusi pengajian agama berbentuk formal di peringkat rendah, telah menjadikan pengajian Al-Quran di samping pelajaran fiqh. Tadi ingat fiqh, tauhid, tajwid dan sejarah Islam sebagai kurikulumnya ya. Manakala institusi pondok dan madrasah yang boleh dianggap sebagai institusi pengajian Islam di peringkat menengah telah menjadikan pelajaran tauhid, tafsir, fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, tasawuf, nahwu saraf, mantik, balaghah dan sejarah Islam sebagai kurikulumnya. Semakin kalau kita tengok perkembangan ilmu dalam Islam ni setiap masa semakin bertambah kita sambung lagi berkaitan dengan sejarah pembelajaran ilmu ni. Ini adalah satu pendapat daripada Ni Aziz Nipa menjelaskan bahawa ilmu fardu ain ini mesti lakukan secara praktis ya, ataupun amali. Sebagaimana yang saya terangkan sebelum daripada ini, kalau tidak diberikan amali, maka mungkin ya, pelajar itu dia solat tetapi tak ada tamak ninahnya, cara mengangkat takbirnya tak betul, cara duduk tak betul, cara sujudnya tak betul kan. Dan begitu juga dengan zakat, cara pengiraan zakat macam mana kan, mesti dipraktiskan ya. Dan kalau kita tengok laporan daripada Jawatan Kuasa Kabinet ya, mengkaji dasar pelajaran 1979 berkaitan dengan mutu pengajaran dan pembelajaran pengetahuan agama Islam ni, dapati masih belum mencapai
satu objektifnya dan kurang menitik beratkan aspek amali. Jadi kita kena faham bahawa pendidikan fardu ain ini tidak boleh dipisahkan dengan amali, ya. Okey. Jadi laporan tersebut menyatakan bahawa aspek amalan dan penghayatan Islam tidak diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran agama Islam. Pengajaran guru lebih banyak kepada menyampaikan pengetahuan tentang agama Islam dan kurang menunjuk cara secara praktikal atau amali. Jadi perkara amali ini sangat penting di dalam pengajaran ilmu fardu ain. Okey, kalau slide yang sebelum daripada ni saya menunjukkan silibus ataupun kandungan yang mesti terdapat dalam fardu ain ni. Sekarang saya menunjukkan silibus dan dia tidak namakan pengajian Islam, dia pengajian umum, tetapi di dalam topik-topiknya itu berkaitan dengan menyentuh juga tentang Islam. Jadi saya ambil kira benda ni, dan silibus di antara yang diajarlah kitas, dan saya tunjukkan di sini adalah topik-topik yang diajar mengenai ilmu ketamadunan, mengenai tamadun Islam. Kita tak jumpa pun secara khusus di dalam tajuk-tajuk ini perkara yang seperti sirah Nabi kan. Cuma dalam tamadun Islam tu ada menceritakanlah secara umum apa itu akidah Islam, hukum-hukum Islam, dan perkara ini pun apa yang diajar dekat kepada pelajar pengajian tinggi ni tidak disertakan dengan amali, dan ianya lebih banyak kepada teori-teori. Dan di dalam bab ini juga student dibiarkan buat kajian dan sebagainya, tetapi tidak menunjukkan secara praktis. Contohnya dalam bab solat, contohnya di dalam bab pengucapan syahadah. Sebab ramai juga di kalangan pelajar kita bila suruh bersyahadah pun salah kan, baca Fatihah pun salah dan sebagainya. Dan pentingnya ilmu amali di dalam ilmu fardu ain. Okey, dan ini adalah silibus ataupun subjek yang kedua, iaitu amalan Islam di Malaysia. Ini adalah mata pelajaran umum yang diajar kepada pelajar-pelajar ini, kan. Jadi juga digunakan konsep yang lebih umum, kan. Tapi yang amalan Islam ni dia lebih mendetaili, tetapi cuma tidak dikhususkan seperti solat, kan. Solat ni ada 3 rukun, contohnya qauli, fi'li dan juga qalbi, kan. So diterangkan hanya secara umum. Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, dan di sini juga tidak adanya ilmu-ilmu tajwid contohnya, cuma diterangkan apa itu sunnah dan sebagainya. Dan sekarang ini timbul banyak kekeliruan tentang sunnah. Kadang-kadang orang tidak boleh nak membezakan di antara sunnah ni adalah hadis lah, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan kita tengok juga di sini, kalau kita tengok satu persatu topik ini memang merupakan tajuk-tajuk fardu ain, kan. Ada di kalangan tajuk ini merupakan fardu ain, tetapi yang penting di sini adalah kita kena menunjukkan secara amali dalam perkara-perkara tertentu. Contohnya dalam pengajian Al-Quran, nak mengajar student tentang nun mati, mim mati, kan, mesti ditunjukkan cara bacaan yang betul. Jadi kita tengok ini, kalau sekadar teori saja, student boleh menghafal teori, tetapi bila mengamalkannya, mungkin baca Qurannya tidak betul ataupun tidak tepat, Okey. Dan ini adalah silibus yang ketiga, iaitu isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia, yang kod dia MPU 3333, kan. Jadi dekat sini pun ada juga sejarah perkembangan Islam. Yang tajuk tadi pun amalan Islam, ada juga sejarah perkembangan Islam. Dan kita bincangkan benda ini bukannya tidak hendak dimansuhkan, tetapi hendak ditambah baik, ataupun pihak universiti mesti menggubal satu kurikulum yang khusus untuk mempelajari ilmu fardu ain. Dan kenapa saya kata begini, sebabnya kalau satu subjek ni hanya mengambil masa hanya satu semester saja, satu semester saja, dia tak sempat hadam, sedangkan kandungannya kalau dikirakan banyak juga, tetapi
Cuma kita belajar Islam ini dari sudut teori sahaja. Kan? Dan teori itu bukan salah untuk kita mempelajarinya, tetapi kita kena mantapkan dasar-dasar dan amalan ilmu fardu ain di kalangan guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah dan juga pelajar, kan. Ya, ni untuk penyataan masalah saya mengambil satu hadis, ya. Dikatakan daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila dia tidak melaksanakannya, serta pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Jadi berkata Imam Nawawi, hadisnya adalah hadis hasan, ya. Tetapi ini yang menunjukkan bahawa kadang-kadang nak belajar solat, darjah 1 baru nak belajar solat. Kadang-kadang ada setengah sekolah menengah pun baru nak belajar solat. Kadang-kadang di peringkat universiti pun solat masih lagi salah. Sedangkan perkara ini adalah fardu ain. Jadi apa yang saya simpulkan nanti, kan, bukannya perkara ini tidak diajar di sekolah-sekolah. Sekolah dah ajar dah. Cuma yang nak ditekankan dalam kajian ini, pendidikan fardu ain ini mesti dilakukan secara berterusan. Sebab kita ada sekolah kafah, semua murid ditunjukkan. Kan, ditunjukkan cara solat, cara ambil sembahyang, cara semua sekali. Di peringkat sekolah menengah pun begitu. Tetapi yang saya bicarakanlah di peringkat universiti ni, kenapakah mereka itu tidak mengamalkannya? Jadi kemungkinan sebabnya dekat universiti ini tidak ada lagi, ya, untuk pengukuhan pengajaran ataupun silibus-silibus yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Ya. Jadi kajian ini amat penting laksanakan. Ini signifikan kajian ni. Amat penting laksanakan bagi pelajar-pelajar Muslim di sesebuah universiti, dan pelajar itu tidak mengambil kursus pengajian Islam secara khusus. Ini kerana mereka hanya diajar subjek berkaitan dengan pengajian Islam secara umum saja, seperti tamadun Islam yang tadilah, isu-isu dan amalan Islam di Malaysia. Semua subjek tersebut tidak menyentuh ilmu fardu ain secara khusus, kecuali sebahagian kecil dan secara umumnya sahaja. Kan? Dia sebahagian kecil tajuk yang menyentuh tentang fardu ain, itu pun dibicarakan secara umum. Tidak dipraktikkan, tidak diamalkan, ya. Mungkin persoalan di sini adalah yang tadilah, ya, dan mereka dah belajar kat sekolah, buat apa lagi dekat universiti nak buat amali yang sama? Jawapannya simple, ya. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam An-Nawawi, ilmu fardu ain ini wajib dipelajari secara berterusan. Okey. Malah subjek yang umum tersebut dalam satu semester saja. Sedangkan ilmu fardu ain perlu dipelajari secara berterusan kerana hukum hakam yang terdapat dalamnya perlu difahami dengan sebenarnya untuk menguraikan situasi semasa yang sentiasa berkembang. Oleh yang demikian, perlu dibangunkan satu silibus khusus ilmu fardu ain yang dapat membantu pelajar-pelajar universiti teknikal berkenaan untuk memahami, ya, dan mengamalkannya bersesuaian dengan tuntutan syariat Islam, ya. Okey, kita melihat pada metodologi kajian ataupun kaedah kajian. Kajian ini adalah kajian kualitatif deskriptif, kajian perpustakaan digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data dan maklumat berkaitan konsep ilmu fardu ain dan sejarah pembelajaran ilmu tersebut. Konsep fardu ain tersebut termasuklah definisinya dari sudut bahasa dan istilah, serta sejarah pembelajaran ilmu fardu ain tersebut. Dan di samping itu juga metodologi perbandingan juga telah digunakan oleh pengkaji untuk melihat sejauh manakah modul atau silibus subjek berkaitan dengan pengajian Islam yang ditawarkan sekarang bertepatan dengan asas-asas ilmu fardu ain. Selain itu, pengkaji juga merujuk kepada silibus-silibus yang digunakan pakai di universiti teknikal berkenaan untuk tujuan perbandingan tersebut. Itu metodologi. Jadi kita melihat kepada hasil kajian dan perbincangan. Kajian ini mendapati bahawa modul-modul bagi subjek yang berkaitan dengan pengajian Islam ditawarkan di universiti berkenaan tidak memenuhi kriteria ilmu fardu ain yang meliputi rukun iman, rukun Islam dan pengajian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak secara sempurna. Ia dapat dilihat dengan membuat perbandingan antara topik-topik yang terkandung dalam modul-modul yang ditawarkan di universiti teknikal berkenaan.
Selain itu, tiada amali dijalankan menunjukkan cara yang benar. Amali ilmu fardu ain memang dilaksanakan di sebahagian sekolah di Malaysia. Namun tidak semua pelajar universiti yang melaluinya. Kemungkinan yang lain adalah sebahagian pelajar telah lupa apa yang telah dipelajari dan memerlukan pengulangan semula. Ini disebabkan tidak semua pelajar yang telah belajar teori dan amalinya mengamalkannya. Seperti ramai yang telah belajar solat tetapi berapa yang meninggalkannya. Berapa ramai yang telah meninggalkan solat tersebut. Di sinilah fungsi ilmu fardu ain untuk sentiasa memberikan peringatan dan nasihat terutama dari sudut keyakinan mereka terhadap kepentingan mentaati Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala larangannya. Okey. Kita masuk pada kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan kajian ini kita dapat merumuskan bahawa ilmu fardu ain merangkumi ilmu akidah yang berkaitan dengan keyakinan terhadap rukun iman, amalan-amalan yang terdapat dalam Islam dan juga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kesimpulan yang kedua, ilmu fardu ain diwajibkan ke atas orang-orang yang telah mencapai tahap umur mukallaf. Yang ketiga, ilmu fardu ain memerlukan kepada aspek amali atau tunjuk ajar secara langsung dari seorang guru. Yang keempat, ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari sepanjang hayat. Yang kelima, ilmu fardu ain wajib dipelajari berdasarkan sumber yang benar ataupun sumber asal. Dan yang keenam, terdapat perbezaan kandungan antara modul umum berkaitan dengan pengajian Islam universiti teknikal berkenaan dengan kandungan yang terdapat dalam ilmu asas fardu ain. Berdasarkan jadi kesimpulan dan cadangan juga. Jadi adalah cadangan berdasarkan kepada kesimpulan yang kita telah baca dan bincangkan di sebelum ini. Jadi pengkaji mencadangkan supaya kurikulum atau modul yang digunakan untuk subjek berkaitan dengan pengajian Islam secara umum ditambah baik dari sudut kandungan dan juga tempoh pengajiannya. Cadangan kedua adalah dengan mewujudkan mata pelajaran khusus untuk ilmu fardu ain. Jadi slide ini adalah slide untuk membentangkan tentang rujukan-rujukan yang dibuat di dalam kajian ini. Dan ini juga adalah slide untuk rujukan-rujukan yang telah dirujuk untuk kajian ini. Dan seterusnya, ini adalah slide yang terakhir berkaitan dengan rujukan, berkaitan dengan rujukan yang telah dibuat untuk kajian ini. Jadi itu saja pembentangan untuk kertas kerja ataupun penulisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.